Assalamualaikum and welcome back to channel. So video kali ni Zul akan terangkan untuk anda. So kalau ikutkan pagi tadi kita dah belajar technical, so malam ni kita akan belajar sedikit fundamental. So Minin, untuk dalam anda menjadi seorang investor yang baik, anda perlu tahu juga keadaan ekonomi dan term-term dalam ekonomi. So contoh untuk hari ni dalam satu nilai kita ambil Malaysia, kita ambil dalam Malaysia adalah ekonomi. So dalam ekonomi macam mana kita nak guide ataupun anda nak belajar ekonomi ni, first step apakah aku kata data yang anda perlu tahu, apakah anda perlu learn, apa yang perlu belajar untuk ekonomi ni, first step apa. So first step kalau untuk anda memahami ekonomi dalam suatu negara, kita nak Malaysia terutama dan apa-apa saja ekonomi di dalam dunia ni iaitu negara, kita perlu tahu itu GDP. So apakah itu GDP? So GDP stand untuk maksud Gross Domestic Product, ataupun dalam bahasa Melayu kalau dekat Malaysia anda selalu dengar KDNK. So apa itu dalam bahasa Melayu? Kalau ikutkan translate ni adalah apa kadar pengeluaran dalam negeri kasar ataupun keluaran kasar dalam negeri. So itulah aku kata KDNK, keluaran dalam negeri kasar. KDNK. So ini dalam bahasa orang putih kita panggil GDP, Gross Domestic Product. Dalam bahasa Melayu kita panggil KDNK, keluaran dalam negeri kasar. So meaning apa nak tengok GDP. So kalau anda nak faham GDP lebih, so mungkin Zul akan sediakan whiteboard hanya. So whiteboard untuk anda faham. So let's go, kita pergi. Zul akan terang dulu. Untuk hari ni kita akan fokus GDP dulu. So untuk anda faham. So nanti Zul akan ubah sikit angle tu punya aku kata kamera ni. So untuk anda tengok, hopefully dalam masa dulu anda dapat faham lah. So hari ni kita akan simple-simple. Dia ingat Zul bukanlah aku kata ekonomi ke apa. Yes, Zul ada belajar dekat ekonomi sikit dulu di universiti. Tapi hari ni Zul akan tunjukkan mana Zul punya pen. Okey, pen belakang. So hari ni kita akan tengokkan GDP. So first step dalam untuk anda menjadi seorang investor, sebenarnya anda perlu, walaupun anda tahu technical tu yes membantu anda untuk secara mathematical punya pengiraan, tapi fundamental kita perlu tahu ekonomi. So first kita perlu tahu GDP. So apa itu GDP? GDP tadi adalah stand untuk Gross Domestic Product, ataupun dalam bahasa Melayunya disamakan dalam KDNK. So dalam Malaysia adalah KDNK, Gross Domestic Product ataupun termnya dalam bahasa Melayu kita panggil keluaran dalam negeri kasar. So kasar tu meaning good gross lah. So itulah term kalau anda. So meaning tu first step anda dah tahu, anda dah tahu meaning apa tu GDP. So now kita akan malam ni akan nak tengokkan anda iaitu macam mana nak faham GDP ni macam mana. So GDP ni most stand kita nak ikut adalah kuartal perniagaan dalam negeri. So apa saja keluaran dalam negeri, apa saja produk dalam negara yang make sure produk itulah kita buat dalam negara dan kita jual. So ini nak senang cerita, kalau kita ada pasar raya, kita ada kedai. So apa saja barang dalam kedai ini adalah consider kita punya pengeluaran dalam negeri. So apa saja produk yang kita hasil atau produk yang kita ada dalam market ni, meaning kita jual kepada consumer. So ataupun customer lah. So kan itulah kita nampak pengukur. Meaning kita nak tengok GDP ni adalah lebih kepada nak tengok senang cerita adalah perniagaan. Meaning kalau kita jual banyak, kita income banyak. So meaning lagi tinggi GDP, lagi tinggi KDK, meaning adalah kita punya ekonomi in quarter right part ataupun quarter good position. Meaning ekonomi kita dalam kenaikan. So itu adalah first anda perlu faham GDP. So GDP ni lebih kurang nak tengok ukuran ibarat Malaysia ni adalah perniagaan. So inilah perniagaan Malaysia. Ini nak ukur perniagaan Malaysia ni untung atau untung adalah melalui GDP. Kita tengok GDP. So GDP ni macam mana nak tengok detect produk apa yang kita jual, apa ini lah. So GDP adalah apa-apa saja untuk kalau GDP ni dalam negeri. So ingat ini adalah produk dalam negeri. Dia tak boleh produk dalam luar negara. Produk itu atau produk dan servis. So ingat produk dan servis. So produk dan servis ini mestilah aku kata dikeluarkan ataupun memang dihasilkan dalam Malaysia. Dia tak boleh import. Kita tak boleh import dari luar. Kita export yes, tapi import tak boleh. Kalau import kita tak kira kita punya penjualan. Contoh dalam contoh kita ada dalam contoh kita tengok GDP, produk apa yang kita tengok barang-barang tenusu, minyak. Itulah kita punya hasil. Tapi contoh, tu nak bagi contoh simple untuk anda. Contoh kita ada telur.
So kita ada sebiji telur. So telur ini sekiranya pasaraya, so pasaraya tadi ataupun Malaysia tadi, tengok pasaraya jual telur kepada consumer. So penjualan dan hasil penjualan telur ni adalah consider dalam, kita akan masukkan dalam GDP. Tetapi sekiranya kita ada telur ni dah pergi ke kuartal kedai kecil dan kecil bakery. So bakery ni, bakery buat apa? Bakery jual kek. So kek ni adakah kita boleh consider dalam masukkan data dia dalam GDP? Kek ini tak boleh keluar dalam GDP. Sebab apa? Kek ini adalah kata bukan finish product. Finish product kat sini apa? Finish product adalah telur. So anda faham finish product? Patutnya telur finish product kek kan? Tapi bukan. Ini dalam ekonomi, kek ini bukanlah finish product yang betul. Ini kalau finish product kita adalah telur. Kemudian kalau ikutkan lagi apa lagi? Kita tengok kata lain-lain. Servis. Kita servis dalam Malaysia apa? Kita akan tengok servis kata servis yang Malaysia producekan dalam ni. Kalau ikutkan contoh, nak pergi contoh mungkin hospitality kita, hospital apa semua tu, kita ada Malaysia ada hospital mindeng government, kemudian ada orang lain datang servis, dia bayar. So itulah servis kita yang kita dapat dalam untuk Malaysia. So ingat, KNDK keluaran dalam negeri, sebab tu dipanggil GDP. D ini adalah domestic. Domestic ni domestic. Dia punya eja tu memang, spelling tu memang tak boleh lah. Tengok dia punya tulisan pun macam kayam je. So domestic ni kalau bahasa Melayunya kita panggil dalam negeri. Sebab tu kita tengok dalam bahasa Melayu adalah KNDK. So itulah GDP. Anda perlu faham first step dalam ekonomi, anda perlu faham adalah GDP. Dan anda perlu carilah contoh. Nanti tu akan pergi dekat di screen tu. Nanti anda tengok contoh masuk dalam bahasa Inggeris. Anda boleh faham juga. Tu nanti tu akan pergi sikit. So live stream tu. So inilah GDP. Kalau anda tengok GDP ini adalah gross domestic product. GDP is total monetary market value of all finished good. Nampak dia kata finished good and service. Kenapa ada disebut finished good and service? Macam dia terangkan tadi. Telur dengan kek, mana yang finished product? Finished good. Telur ini adalah finished good, bukan kek. Kek tadi dah kata agak lain. Contoh kalau anda tengok senang cerita tadi. Senang untuk faham tadi adalah kalau kita tengok tadi harga kek, kalau tengok harga kek naik sebab apa? Harga kek naik sebab mungkin sebab telur harga naik, mungkin tepung, lagi apa lagi? Mungkin aku kata nak buat kek ni ada apa? Mungkin kos elektrik naik, so tenaga. So inilah aku kata finish product, telur, tenusu, energi, elektrik. So itulah kita panggil kita punya finish product. Kek kita tak panggil finish product. Sebab apa? Kek ni naik turun harga ni bergantung kepada naik turun harga telur, tenusu, susu dan ni. So ini yang kita panggil finish product. So setiap kali berlaku penjualan lebih banyak Malaysia, contoh katakan Malaysia buat projek kata ternakan ayam dan kata buat kata lebih banyak supply, kita create supply, Malaysia create supply lebih banyak telur. So jualan telur dalam Malaysia nanti meningkat dan keluaran dalam negara pun boleh. Kemudian kita boleh export juga luar negara. So itu memberi income kepada kita punya negara. Domestic dalam produk dalam domestik. So kita boleh jual kepada rakyat kita atau rakyat Malaysia ataupun kita boleh export. So apa saja barang yang kita buat dalam Malaysia kita export. Contoh kita ada minyak. Minyak itu kita pakai dalam negara, kita jual, kita dapat income juga dan kita export. Hasil export tu juga kita consider masuk dalam GDP. So untuk senang cerita, GDP ni adalah seperti bisnes ataupun seperti supermarket yang kita nak tengok. Kalau anda ada bisnes, anda nak tengok bisnes anda sentiasa melakukan keuntungan. So nak untung, produk apa yang kena jual, kita kena produk yang kita buat. So kalau contoh kita import contoh kita import tepung. Ingat sebelum ni Malaysia pun import tepung banyak daripada India. So adakah penjualan tepung tadi, kalau tepung tadi masuk ke dalam supermarket kita dan kita jual. So adakah diconsider income ataupun masuk dalam Malaysia? Adakah diconsider kita punya GDP? Jualan ni tak boleh sebab apa? Ini bukan kita punya supply, bukan produk. Kita hanya jual dan duit hasil jualan nanti naknya kembali balik ke negara ke India. So ini adalah GDP untuk India. Tu bukan kita. Kita hanya jual. So kita hanya mungkin ambil profit sikit saja, tapi penjualan ni bercakap tadi. Sama juga tadi kita tengok penjualan kek tadi tak di harga hasil jualan kek tadi tak menyumbang kepada GDP. Yang menyumbang adalah telur tadi. So sama juga ini, walaupun telur ini ialah finish product, tapi telur ini tepung. Walaupun tepung ini finish product, tapi datangnya dari India. So hasil jualan tepung tadi bukan masuk dalam Malaysia. Dia masuk ke dalam
ke dalam ekonomi kuartal India. So meaning yang kita dapat hanyalah kuartal duty ataupun cas. So itulah meaning itu servis. Itu masuk apa? Itu dah masuk dalam servis. Servis apa? Kita menyediakan tempat untuk diorang. Tu meaning GDP yang kita dapat bukan hasil daripada tepung tadi. Kita dapat daripada hasil cost tax. Itulah kuartal servis. So anda faham? So macam mana kuartal kalau nak tengok tadi dalam maksud ayat ni tadi kita tengok adalah market value, total monetary or market value of all finished good and service produced within country border. So dalam country saja. So itulah kita tengok apa tu itu GDP. So hopefully anda faham apa itu GDP. Inilah untuk malam ni kita akan terang itulah untuk apa, untuk first step anda perlu faham dulu GDP. So besok kita akan belajar apa, malam besok kita akan belajar lain pula. Next video kita akan tengok apa lagi term yang penting untuk anda belajar lepas GDP. So GDP adalah ataupun dalam kita panggil dalam mata Malaysia ni kita nak panggil keluaran dalam negeri. So untuk siapa nak monitor Malaysia punya, anda boleh pergi ke portal ni, portal rasmi Jabatan Perangkat Malaysia. Anda perlu hanya pergi ke statik, tak apalah kalau anda boleh bahasa Inggeris, anda mahir kuartal lebih macam Zul lebih pada nak tengok dalam bahasa Inggeris. Sebab apa, selalunya term-term ekonomi ni dekat you pun Zul belajar dalam bahasa Inggeris. So meaning kalau kat sini anda boleh klik bahasa Inggeris kat tepi ni, dia ada kuartal bahasa Inggeris di tepi ini. So anda boleh klik saja, nanti Zul akan tengok balik. So kat ni anda bahasa Inggeris, anda klik saja dia akan totally kuartal tukar terus bahasa Inggeris. So mungkin untuk ni sebab apa Zul cakap bahasa Melayu kan, kita akan tengok, kita akan guna dan kita nak tengok Malaysia punya. So first kali anda nak pergi, first anda masuk portal ni mungkin aku akan sesat lagi lah, mungkin susah sikit. Kemudian dia punya portal ni sedikit lag, tapi kalau anda dah biasa buka, anda punya komputer tu dah memori dah ingat, tu dia akan senang sikit lah. So untuk ni first kali anda pergi kat ni, tekan hujung utama dan anda statistik, anda tekan je statistik, kemudian anda kalau tekan statistik ni apa yang berlaku, kita akan tengok dia akan berlaku ni sikit je, tak banyak. Tadi banyak kan. So apa anda perlu buat, anda pergi ke tema. So kalender awal ialah aku ada jadual aku ada dalam Malaysia apakah akan dirilis data-data yang dirilis. So anda boleh tengok ni, tapi yang anda tengok adalah tema. Anda tekan saja tema ni, kemudian anda zoom out, anda akan tengok ada pergerakan ni. So untuk tengok GDP kita akan tengok account. Sebab apa, GDP ni adalah macam cakap ni, dan cakap ni adalah perniagaan. Perniagaan tu kena tengok untung rugi. So untung rugi kita akan masuk ke dalam account. So kita akan tengok dalam ada tak account sini, pemintahan, okey, account negara. Nampak ni kita ada account negara. So kita klik saja account negara. So ini dia akan bagi data. Banyaklah data ni. Contoh dia bagilah laporan-laporan ni. So anda boleh tengok. So untuk GDP tadi, kenapa kita tengok GDP dalam term bahasa Melayu adalah KDNKK. So KNDK. So ini keluaran dalam negeri kasar, KDNK. So ini tengok pendapatan 2021. Kita klik saja yang latest punya, dan kita dapatlah pembancaan ni. So ini kat sini kita akan dapat data yang penting. Anda tengok berapakah naik, berapa turun, data-data dia. So kemudian anda tengok lah ni, kemudian anda nak kuartal, tak mungkin first time tengok tak faham data ni, anda boleh, dia ada support juga dengan tulisan, so boleh baca. So, tengok berapakah kuartal last year dengan tahun ni ataupun tahun 2020, 2021. Itulah aku kata possible yang tengok. Dan kalau ikutkan sini ada ikut apa, kalau ikut nanti Zul akan buka satu lagi. Yang ni okay, ni kena GDP. So inilah nak tengok kan apakah pengembangan ikutkan ini. Kuartal kita akan tengok sikit apa tadi yang di perseti keseluruhan 2021. So inilah data 2021. So data tahun 22 bila data 22 nanti kita akan tengoklah. Untuk kan kuartal 2 ni, kuartal 2 kalau ikutkan analisis untuk kalender ni supposedly yang kita tengok balik kalender ni. Kalender untuk Malaysia ni supposedly kita akan tengok tarikh bila, tengoklah nak dia punya rolling, dia punya website tu lambat sikit, bukan internet, dia punya website tu memang anda faham lah. Anda si pun tahu kenapa website tu memang dia akan slow sikit. So anda boleh tengok kalender, tapi ikutkan GDP yang kuartal karya Malaysia, inilah kita tengok keluaran dalam negeri. Kita tengok 1.5 bilion ringgit Malaysia ataupun dalam dolar dalam lingkungan 300 bilion. Ataupun anda nak tengok lagi lebih, ni ada perangkaan Ogos tahunan, suku tahunan ialah kuartal lah. Kita nak tengok kuartal next tu lah ikutkan 22 Ogos. 22 Ogos kita akan dapat kuartal 2 punya result. So yang ni yang kita tengokkan 22 Ogos. So bulan ni 22 Ogos, dalam 22 ni ini bulan 4 bulan 9. Kalau ikutkan dah lepas ni, ini tuku tahunan ikutkan tarikh tu pun tak pasti tarikh ni bila yang tepat ni. Kalau ikutkan tak keluar lagi statik ni ni pembinaan petunjuk ekonomi 25 Ogos 25 tu tak pasti tarikh dia.
25 tu tak pasti kan ni 25, tapi quarter 3 ni kita akan tengok kan. So inilah kena tengok tarikh-tarikhnya. So Zul pun tak quarter familiar dengan portal ni, tapi data-data ni anda boleh tengok. So untuk kalau anda tengok lebih detail, kalian tu tengok ni untuk Google saja, the World Bank anda akan dapat Malaysia kali berapa ikutkan tahun 2020. Selepas Covid tu kita drop lah negatif. Untuk tahun ni kita ada sedikit 21 punya 3 naik. So meaning untuk data 22 ni next quarter next report kita akan tengok expectation boleh berlaku lagi kenaikan, meaning GDP Malaysia meningkat. So meningkat tu meaning ekonomi kita bagus. So itulah untuk pagi ni pula. Untuk malam ni kita akan tengok apakah masuk GDP, dan hopefully anda dapat faham apakah yang tu nak terangkan pagi ni. So first step untuk anda belajar dalam ekonomi ataupun fundamental ni, anda perlu faham dulu GDP, Gross Domestic Product, KDNK keluaran dalam negeri kasar. Dan anda dah tunjuk tadi macam mana nak measure GDP tu. So GDP tu anda boleh buat pembaringan yang mudah, iaitu dengan kita anggap kita buat bisnes. So bisnes kita nak jual produk, dan produk itu mestilah mendatangkan untung. Yang kita nak tengok ukuran yang sebenar ialah produk itu kita buat sendiri. So kita sebagai kata bisnes, kita buat sendiri produk tu, kita jual. Itu yang kita nak tengok hasil. Tapi kalau kita ambil produk online, kita ambil produk orang lain, kita jual, tapi kita tak dapat juga, tapi tak banyak. Sebab apa? Produk tu tak menyumbang kepada GDP. Sebab apa? Duit tu akan balik kepada kuartal yang kita ambil tadi. Yang kita hanya dapat adalah kuartal dalam GDP yang dikira hanyalah servis. Servis apa? Servis kita provide ke tempat untuk jual. So itulah servis. Good product and good service. Guys, rasa itu aja untuk malam ni. So tunggu untuk malam esok kita akan belajar apa? Malam esok kita akan belajar pasal CPI, Consumer Price Index, another second indicator yang perlu anda faham selepas GDP. So guys, itu aja untuk malam ni. Like, subscribe, jumpa ada next review. Assalamualaikum. Bye bye.